pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenal diri, moga-moga menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safiah binti Tun Majid akan membentangkan pentaksiran berterusan saya bagi khusus PMMB 1134 iaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan model untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial dan juga karakter seseorang. Bahasa adalah alat utama yang digunakan dalam komunikasi. Selain itu juga, komunikasi pula merupakan proses pemindahan maklumat dan pemahaman mesej daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Dan yang terakhir, kemahiran komunikasi ialah kemampuan seseorang untuk menyampaikan mesej atau maklumat kepada pihak yang lain dengan berkesan melalui bahasa yang mudah untuk difahami. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa mempunyai 6, iaitu pertama, halangan dalam aspek maklum balas, kedua, komunikasi sehala, yang ketiga, gangguan saraf penerima, yang keempat, penyampaian menerusi saluran kedua, yang kelima, gangguan emosi dan yang terakhir, gangguan luaran. Halangan yang pertama adalah dalam aspek maklum balas. Apa itu maklum balas? Maklum balas merupakan komunikasi yang melibatkan individu lain iaitu individu yang menerima mesej yang disampaikan itu. Proses ini memerlukan dua atau lebih individu. Maklum balas daripada penerima mesej amat diperlukan dalam proses ini agar proses komunikasi ini dapat berkesan dan menjadi komunikasi dua hala. Penerima mesej perlulah peka ketika mendengar maklumat yang disampaikan. Hal ini berlaku demikian kerana sekiranya penerima tidak peka ketika mendengar, ianya akan menyebabkan maklumat itu tidak dapat disampaikan dan difahami dengan jelas. Contoh, guru bertanyakan soalan kepada murid-muridnya selepas sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP untuk memastikan muridnya itu fokus semasa gurunya mengajar. Maka, melalui sesi soal jawab ini, guru dapat melihat tahap kefokusan dan tahap kefahaman muridnya semasa di dalam kelas. Halangan yang kedua pula dari aspek sehala. Halangan ini merupakan komunikasi yang tidak memerlukan reaksi atau maklum balas daripada penerima atau pendengar. Komunikasi sehala ini banyak melibatkan pihak yang menyampaikan mesej dengan aktif dalam memberikan penerangan, penjelasan tentang sesuatu maklumat kepada penerima. Sebagai contoh, aktiviti yang menggunakan komunikasi sehala ini adalah aktiviti ceramah, iaitu penceramah memainkan peranan yang amat penting dalam proses komunikasi, iaitu sebagai penyampai mesej yang bermanfaat kepada audiens, iaitu penerima atau pendengar. Sebagai contoh, aktiviti yang menggunakan komunikasi sehala ini adalah aktiviti ceramah, iaitu penceramah memainkan peranan yang amat penting dalam proses komunikasi, iaitu sebagai penyampai mesej yang bermanfaat kepada audiens, iaitu penerima atau pendengar. Komunikasi secara sehala ini tidak memberikan keberkesanan yang baik dalam proses komunikasi. Hal ini kerana tiada respon daripada pendengar untuk bertanyakan soalan kepada penerima. Halangan yang ketiga pula adalah halangan dalam aspek gangguan saraf. Saraf merupakan suatu sistem yang kompleks yang berperanan untuk mengawal dan mengkoordinasikan segala aktiviti yang dilakukan oleh tubuh badan. Saraf berperanan untuk menghantar segala maklumat ke seluruh badan dan berperanan untuk menyediakan suatu laluan untuk proses impuls saraf iaitu elektrokimia yang dihantar di sepanjang suatu akson ke organ periferi di dalam badan. Seseorang yang mempunyai masalah saraf iaitu masalah neuron dalam saraf otaknya akan menyebabkan individu itu mengalami kesukaran untuk menerima sebarang maklumat.
Hal ini berlaku demikian kerana individu itu tidak dapat memproses atau mentafsir maklumat di dalam otaknya hingga menyebabkan beliau gagal untuk berfikir secara relevan. Oleh itu, sebarang maklumat yang disampaikan tidak dapat diterima oleh individu itu dan menyebabkan komunikasi tersebut tidak berkesan. Halangan yang keempat pula adalah halangan dalam aspek penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran yang kedua ini merupakan penyampaian maklumat atau mesej yang melibatkan orang tengah dan bukannya secara terus kepada pendengar sasaran. Komunikasi menerusi saluran kedua ini tidak digalakkan dalam proses komunikasi kerana boleh menyebabkan maklumat tidak dapat disampaikan secara tepat dan secara jelas. Hal ini akan menyebabkan berlakunya salah faham dalam komunikasi dan komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, guru meminta muridnya memberi arahan kepada rakan sekelasnya yang lain dan sekiranya murid tersebut tidak memahami arahan yang disampaikan oleh gurunya itu, ianya akan menyebabkan arahan itu tidak dapat disampaikan dengan baik kepada rakan sekelasnya. Kesannya, wujudlah salah faham dalam pemberian dan atau penyampaian maklumat kepada murid atau rakan sekelasnya. Halangan yang kelima pula adalah gangguan emosi. Gangguan emosi ini berlaku apabila penerima atau pendengar menerima dan memahami mesej yang disampaikan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan, keperluan dan juga kehendaknya. Gangguan emosi dalam komunikasi ini dapat kita lihat apabila berlakunya perubahan tingkah laku yang dipamerkan oleh penerima. Sebagai contoh, pada waktu komunikasi tersebut, penerima berasa tertekan dengan maklumat yang diterimanya dan terus membuat kesimpulan tentang maklumat itu dengan perasaan yang sangat marah. Gangguan emosi ini kebiasaannya berlaku kerana masalah keluarga, masalah peribadi atau sebagainya. Gangguan emosi dalam proses komunikasi akan mengganggu keyakinan diri mereka untuk berkomunikasi atau berurusan dengan orang lain. Yang terakhir pula adalah gangguan luaran. Gangguan luaran ini merujuk kepada gangguan yang disebabkan oleh persekitaran. Persekitaran yang tidak kondusif akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk berkomunikasi dengan baik. Sebagai contoh, sekiranya suasana di dalam bilik darjah itu bising, maka maklumat yang disampaikan oleh guru mereka tidak dapat difahami oleh muridnya. Hal ini berlaku demikian kerana bunyi bising tersebut telah mengganggu pendengaran mereka untuk mendengar dengan fokus tentang apa yang disampaikan oleh guru mereka. Pada slide yang seterusnya pula ini, saya akan membentangkan tentang isu yang terdapat pada keterampilan berbahasa. Isu keterampilan berbahasa ini mempunyai 3 isu, iaitu isu bahasa, isu budaya dan juga isu media sosial. Yang pertama adalah isu bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang paling penting dalam proses komunikasi dengan orang lain. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 1988, laras bahasa merupakan gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Setiap bahasa telah menetapkan laras bahasa tersendiri mengikut situasi atau jenis komunikasi itu. Penggunaan bahasa yang salah akan menyinggung perasaan orang lain dan salah faham akan berlaku antara individu itu dan wujudnya konflik antara mereka. Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan laras bahasa yang tidak formal ketika menyampaikan ucapan di dalam sesuatu majlis formal, ia akan menyebabkan seseorang itu tidak menghormati majlis tersebut. Yang kedua pula adalah isu budaya. Pencampuran kod merupakan satu fenomena yang terjadi dalam kalangan mereka yang boleh berbahasa lebih daripada satu bahasa, seperti boleh berbahasa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa India atau lain-lain. Isu budaya ini berlaku apabila seseorang bertutur dan mencampur adukkan sesuatu bahasa atau dialek yang lain. Sebagai contoh, mencampur adukkan dialek Kelantan dengan Kedah ketika berkomunikasi.
Pencampuran pelbagai dialek ketika berkomunikasi ini akan menyebabkan salah faham dalam penyampaian mesej. Selain itu, pencampuran kod terjadi apabila seseorang itu mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Hal ini berlaku demikian kerana mereka merasakan perkara tersebut menarik dan kelihatan tidak ketinggalan zaman. Yang terakhir pula adalah isu media sosial. Media sosial merupakan medium untuk menyampaikan perasaan masyarakat. Masyarakat pada zaman kini lebih memilih media sosial seperti Facebook dan juga Twitter untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu dengan penuh emosi. Hal ini akan menyebabkan penggunaan bahasa rojak serta kata-kata kesat semakin meningkat di media sosial sekiranya mereka meluahkan sesuatu isu atau masalah dengan penuh emosi. Sebagai contoh, menggunakan perkataan-perkataan kesat seperti bodoh, babi dan sebagainya. Kesimpulannya, halangan komunikasi dan isu dalam keterampilan berbahasa ini perlu ditangani dengan secepatnya. Hal ini demikian kerana jika perkara ini dibiarkan berleluasa, akan menyebabkan negara kita tidak dapat melahirkan generasi yang berketerampilan dalam berbahasa. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah dan isu ini agar dapat melahirkan generasi yang petah berbicara menggunakan bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Hal ini berlaku demikian kerana generasi pada zaman kinilah yang akan memimpin negara kita kelak agar dapat bersaing dengan negara maju yang lain sekaligus dapat menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju. Dari ke Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas yang diberi, di lain masa bersua lagi. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.